Selamat malam, salam sejahtera. Ini satu lagi tamparan paling maut untuk Muhyiddin Yassin. Sebelum ini, Perikatan Nasional cuba untuk memancing Khairi Jamaluddin menjadi ahli bersatu. Namun, hari ini penganalisis berkata, Khairi Jamaluddin boleh jadi Perdana Menteri hanya melalui UMNO. Makna kata, para penganalisis politik ini dapat melihat masa depan Khairi Jamaluddin hanya ada bersama dengan UMNO dan tidak bersama dengan bersatu. Mungkin inilah yang dapat dilihat oleh Khairi Jamaluddin apabila beliau secara halus telah menolak permohonan ataupun menolak pelawaan Muhyiddin untuk beliau menyertai bersatu walaupun telah pun ditawarkan jawatan yang mengeliurkan. Tetapi KJ tetap berpegang pada prinsip untuk tidak masuk mana-mana parti politik. Tetapi penganalisis ini kata, KJ boleh jadi Perdana Menteri hanya melalui UMNO. Apa pendapat kamu semua? Adakah benar apa yang didakwa oleh penganalisis ini, bahawa Khairi perlu bermula daripada kedudukan lebih bawah sekiranya menyertai PAS atau bersatu? Pemimpin UMNO yang dipecat, Khairi Jamaluddin dan Noh Omar seolah-olah mengambil pendekatan tunggu dan lihat dalam hal menyertai parti baharu. Mungkin kerana sedar kerjaya politik mereka akan punah sekiranya tersilap langkah, kata penganalisis. Penganalisis percaya kedudukan Khairi paling runcing kerana beliau masih memendam cita-cita menjadi Perdana Menteri. Mereka juga percaya Khairi dan Noh tidak akan dapat kembali ke pangkuan UMNO kecuali prestasi UMNO pada PRN 6 negeri akan datang memaksa Presiden Zahid Hamidi meletakkan jawatan. Menjadi persoalan kita pada malam ini ialah seperti yang dinyatakan di dalam laporan kali ini, adakah Zahid Hamidi akan meletakkan jawatan selepas PRN 6 buah negeri? Kalau UMNO kalah teruk dalam PRN 6 buah negeri ini, ada kemungkinan para pemimpin yang tidak sehaluan dengan Zahid Hamidi akan memecat atau mendesak Zahid Hamidi untuk letak jawatan. Dengan adanya desakan seperti itu, maka di sinilah mungkin peluang kepada Khairi Jamaluddin dan Noh Omar menyertai UMNO sekali lagi. Dan persoalan besar juga, adakah selepas Zahid Hamidi didesak letak jawatan itu dan beliau terpaksa letak jawatan akan menyebabkan UMNO menarik diri daripada kerajaan perpaduan. James Chin, penganalisis politik dan profesor pengajian Asia di Universitas Zamania berkata, Khairi tidak pernah menafikan keinginan menjadi Perdana Menteri itu. Khairi sebagai seorang yang bercita-cita tinggi tidak akan tinggalkan UMNO kerana dia mempunyai rancangan untuk menjadi Perdana Menteri. Dia tidak pernah nafi cita-cita itu. Maka impian itu akan terjejas sekiranya menyertai PAS atau bersatu. Kerana dengan menyertai mereka, dia sekadar ahli kebanyakan. Tetapi, jikalau dia kembali ke UMNO, Khairi akan berada dalam kedudukan lebih kukuh. Dia kini boleh dianggap seperti diketepikan buat sementara waktu. Tetapi jika dia bertabah, dia berpeluang untuk kembali apabila Zahid dan kumpulannya tersingkir, katanya kepada FMT. Berdasarkan gerak-geri Khairi dan Hishamuddin Husin yang digantung keahlian, Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya percaya mereka sedar harapan menjadi Perdana Menteri hanya boleh dicapai melalui UMNO, lebih-lebih lagi dengan lanskap politik semasa. Mereka tidak berani membentuk parti baru sebab mereka tahu sangat berisiko dan susah nak berjaya dalam lanskap politik selepas PRU 15. Khairi sedar kerjayanya akan berakhir sekiranya dia bertanding atas tiket Perikatan Nasional dan tewas. Hishamuddin pula akan hilang status wakil rakyat jika dia sertai atau tubuh parti baharu. Tetapi Khairi yang bukan ahli parlimen mungkin juga tidak mahu merisikokan kerjaya politiknya, kata beliau. Azmi Hasan dari Akademi Nusantara berkata, penggantungan Hishamuddin boleh ditarik balik sekiranya beliau mendiamkan diri ketika PRN. Beliau percaya Hishamuddin, Khairi dan Noh Omar sedar
Kerja politik mereka hanya dalam UMNO, tetapi pertama sekali mereka haruslah diterima kembali. Khairi dan Noh adalah opportunis. Mereka akan perhatikan keputusan PRN dan sertai PN jika gabungan prestasi gabungan itu baik. Jika tidak, mereka akan tunggu kepimpinan UMNO berubah, katanya. Chin berkata terdapat kemungkinan ramai pemimpin kanan UMNO dan yang tak terpilih akan berhijrah ke PN sekiranya prestasi Bersatu dan PAS pada PRN adalah baik sebagai persediaan untuk PRU. Walau beliau bagaimanapun percaya, strategi itu berisiko tinggi. Undi Melayu pecah banyak. PAS nampaknya seperti parti Melayu terkuat. Tetapi orang UMNO tidak boleh tahan dalam parti itu kerana ahli PAS tidak suka mereka. Kalau orang UMNO cuba mengubah imej mereka dalam PAS pun, usaha itu tidak akan kemana. Maka peluang menjadi pemimpin PAS hampir sifar. Azmi berkata sekiranya PN meraih kemenangan bergaya, Khairi dan Noh akan menyertai Bersatu dan PAS secara rasmi. Tetapi katanya, jika usaha PN tidak mencapai sebarang kemajuan, mereka sentiasa boleh kembali ke pangkuan UMNO meskipun akan berdepan kesukaran selagi staf kepimpinan tertinggi parti dan majlis kerja tertingginya dikuasai pengikut setia Zahid. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu pada malam ini, iaitu KJ boleh jadi pemimpin atau Perdana Menteri hanya melalui UMNO. Kata penganalisis politik, ini menjadi tamparan paling kuat kepada Muhyiddin Yassin. Dan soalan yang kedua, adakah kalau UMNO Barisan Nasional kalah teruk dalam PRN ini, Zahid Hamidi akan letak jawatan? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejutan tangkapan yang paling mengejutkan malam ini oleh SPRM. Kita ucapkan tahniah atas kehebatan SPRM sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Belum pernah saya lihat SPRM bertindak begitu aktif, dinamik, progresif dan sangat luar biasa sejak sebelum Anwar Ibrahim. Selepas Anwar Ibrahim, SPRM hampir setiap hari, saban hari, membuat tangkapan demi tangkapan. Bukan saja melibatkan bilis-bilis kecil, tetapi yang luar biasanya, SPRM lebih banyak sekarang ini menangkap jerung besar di samping juga bilis-bilis kecil. Dan saya sangat setuju bahawa untuk menyelesaikan barah rasuah di Malaysia ini, penyalahgunaan kuasa di Malaysia ini, ia harus dimulakan daripada jerung-jerung besar. Kerana untuk menyelesaikan jerung kecil, perlu diselesaikan dulu ibu-ibu, bapa-bapa jerung-jerung sakau ini. Hari ini diberitakan, dilaporkan sekali lagi SPRM menangkap jerung besar. 3 ekor jerung besar. SPRM hari ini menahan 3 anggota penguatkuasa disyaki terima rasuah. Very good. Begini yang terbaik SPRM yang kita kehendaki, yang bekerja tanpa rasa takut di Malaysia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kuala Lumpur menahan 3 anggota penguatkuasa sebuah jabatan kerajaan kerana disyaki meminta dan menerima wang rasuah kira-kira RM800 daripada seorang pemandu lori. Ini betul-betul menyakitkan hatilah kan. Sudahlah seorang pemandu lori yang mungkin berpendapatan sedikit atau kurang, ataupun boleh kata itulah dia punya pendapatan utama. Boleh-boleh pula 3 orang anggota penguatkuasa ini cuba meminta, menurut dakwaan ini, menerima rasuah kira-kira RM800 sahaja. Aduh, agak sedih membacakan berita ini. RM800 sanggup diminta untuk mahu rasuah. Menurut sumber, pemandu lori berkenan mendakwa ketiga-tiga suspek lelaki yang menaiki sebuah kenderaan jabatan telah meminta wang rasuah sebagai balasan untuk dilepaskan daripada disaman. RM800 rasuah untuk tidak disaman. Yang hairannya, kalau disaman baru mungkin dalam RM300, tapi rasuah pula RM800. Hairan juga.
Sumber itu menjelaskan pemandu lori berkenan didakwa tidak memiliki lesen membawa barangan ketika ditahan. Lesen membawa barangan ketika ditahan kira-kira jam 8.30 malam pada Selasa. Kata sumber itu lagi, ketiga suspek berusia antara 35 hingga 41 tahun itu dipercayai ditahan oleh pegawai SPRM di sebuah hentian bas di Kuala Lumpur kira-kira jam 11.30 malam Selasa. Dalam pada itu, pengarah SPRM Kuala Lumpur, Muhammad Fauzi Husin, ketika dihubungi, mengesahkan penahanan tersebut dan berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 17 dalam kurungan E, Akta SPRM 2009. Awani. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan sebentar tadi, inilah kehebatan SPRM sekarang. Dapat laporan, terus buat tangkapan. Itu yang kita mau. Tanpa ada rasa tangguh-tangguh dan sebagainya. Bayangkan kes ini berlaku pukul 8.30 malam pada Selasa, tangkapan, penahanan berlaku pada 11.30 malam Selasa juga. Maknanya tidak sampai 3 jam selepas cuba meminta rasuah sebanyak Rm800 daripada pemandu lori ini, SPRM sudah bertindak tegas, aktif dan segera. Macam inilah yang kita mau. Jangan tangguh-tangguh, jangan tunggu-tunggu. Asal ada laporan, terus tangkap. Begitu yang kita mau. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat kamu semua? Adakah Anda setuju bahwa SPRM sekarang lebih aktif dan lebih berani? Kita mau ini terus berterusan dalam negara kita. Dan diharapkan dengan adanya tindakan agresif daripada SPRM, tindakan positif daripada SPRM seperti ini akan menambah baikkan lagi nilai dalam negara Malaysia ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, saya berusaha untuk mencari apa idea yang saya melontarkan kepada Anda malam ini berkaitan dengan pilihan raya yang sedang berlangsung di PRN 6 buah negeri di Semenanjung Malaysia. Tetapi saya akhirnya terjumpa satu pendedahan yang baru yang pastinya akan memenuhi kehendak Anda, terutamanya kepada pemimpin dan juga pengikut kepada Anwar Ibrahim. Hari ini diberitakan melalui BH Online, melalui laporan ini, mengatakan bahawa Perikatan Nasional sebahagian daripada masalah dan bukan penyelesaian. Wah, ini satu isu yang memang panas dan saya rasa menjentik pemikiran dan hati Anda. Kalau Anda mungkin tak menyokong PN, Anda mungkin setuju. Tapi kalau Anda ialah penyokong Perikatan Nasional, Anda mungkin tak bersetuju dengan kenyataan seorang pemimpin iaitu Ramasamy. Beliau kata, Perikatan Nasional sebahagian daripada masalah bukan penyelesaian. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa menjadi punca utama dalam situasi kerajaan yang dikatakan tidak stabil pada masa sekarang. Timbalan pengerusi DAP Pulau Pinang, Dr. P. Ramasamy berkata, Muhyiddin mungkin mengkritik pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, namun ahli Parlimen Paguh itu harus sedar gabungan Perikatan Nasional sebahagian daripada masalah itu. Saya tidak mengharapkan pengerusi Perikatan Nasional akan berkata apa-apa yang baik mengenai kerajaan perpaduan yang berusia beberapa bulan di bawah Anwar, katanya dalam kenyataan dalam media sosial. Setakat ini Muhyiddin belum menjawab kenyataan Ramasamy. Ramasamy berkata, Muhyiddin baru-baru ini berkata kerajaan perpaduan tiada harapan serta hala tuju serta paling penting tiada jawapan mengenai kemerosotan nilai ringgit selain situasi ekonomi menyedihkan masyarakat B40. Bekas Perdana Menteri itu turut berkata, ketidakupayaan pihak Anwar menangani perkara berkenaan menimbulkan ketidakstabilan dalam negara. Saya tidak fikir Anwar memandang ringan masalah ekonomi dan kewangan negara dan beliau mungkin sudah berkuasa selama beberapa bulan, tetapi beliau pastinya tidak berpuas hati dengan kejayaan itu.
Terdapat usaha yang berterusan dan tanpa henti untuk menangani masalah ketidakstabilan politik, ekonomi dan politik yang berlanjutan, kata beliau. Beliau berpendapat masalah yang dihadapi oleh kerajaan perpaduan bukan disebabkan oleh kepimpinan Anwar, tetapi tinggalan daripada dua kerajaan terdahulu iaitu Perikatan Nasional dan Barisan Nasional yang tidak cekap. Tegasnya, Perikatan Nasional pastinya dilihat tidak menyediakan keadaan yang stabil untuk Anwar menangani masalah ekonomi dan sosial negara. Apa yang Anwar cuba lakukan yang terbaik untuk menangani pelbagai masalah ekonomi dan sosial yang ditinggalkan oleh Wira sekarang dalam gabungan Perikatan Nasional yang diketuai oleh Muhyiddin. Anwar tidak berpura-pura, beliau mempunyai semua jawapan. Tetapi penyelesaian perlu dicari dalam proses politik yang berlaku dalam keadaan yang sukar. Sudah tentu bukan Anwar atau kerajaan perpaduan yang bertanggung jawab mewujudkan hutang sebanyak RM1,5 triliun, kata beliau lagi. Yang ini perlu dijawab oleh semua pemimpin sebelum Anwar Ibrahim. Bagaimana mereka perlu bertanggung jawab mewujudkan hutang berjumlah RM1,5 triliun itu. Yang perlu selesaikannya pula sekarang ialah Anwar Ibrahim. Ramasamy berkata, Muhyiddin seharusnya turut menyedari ketidakstabilan yang dibayangkan sekarang berpunca daripada ahli politik yang mementingkan diri sendiri seperti Muhyiddin. Bekas profesor itu turut berpandangan kerajaan perpaduan Anwar sekarang tidak dibentuk di bawah iklim politik yang ideal. Ia ditubuhkan untuk memastikan kestabilan politik. Yang paling penting untuk menggagalkan reka bentuk besar gabungan Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan di bawah afidavit bersumpah yang meragukan. Jika berlaku ketidakstabilan dalam negara hari ini, mungkin Muhyiddin boleh memainkan peranannya dengan mengekang gabungan Perikatan Nasional memainkan isu agama dan perkauman. Adakah dia bersedia melakukan ini? Perikatan Nasional sebahagian daripada masalah bukan penyelesaian, tulis beliau lagi. Ini paling panas malam ini. Apa pendapat anda tentang isu kali ini? Penyelesaian ataupun masalah Perikatan Nasional? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Ini satu lagi pendedahan yang paling mengejutkan berkaitan dengan Azmin Ali. Perseteruan antara Amiruddin Syari dan juga Azmin Ali semakin memuncak. Kali ini, sekali lagi Amiruddin Syari mengatakan, selamat maju jaya dengan ketidakjujuranmu Azmin. Wah, ini satu tajuk yang menggemparkan, yang memang menarik perhatian dan pastinya gempak panas. Dakwaan bekas Menteri Besar Selangor Azmin Ali bahawa ekonomi negeri merundum setelah diambil alih oleh Amiruddin Syari cuma permainan politik. Itu cuma permainan politik dia, kata Amiruddin Syari. Tapi sangat sedih kerana seorang yang tidak bercakap jujur terutamanya dalam hal ini kerana kepentingan politik. Jadi selamat maju jaya dengan ketidakjujuran dia, katanya, kepada pemberita selepas menghadiri majlis serahan sumbangan lembu korban serta sumbangan keuangan Parlimen Gombak dan Dun Sungai Tua. Amiruddin yang juga pengganti Azmin berkata, statistik Jabatan Perangkaan Negara DOSM membuktikan prestasi ekonomi negeri baik. Menurut data DOSM mengenai sumbangan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada tahun 2022, Selangor menjadi sumbangan tertinggi kepada ekonomi negara dengan 25.5% berbanding 24.8% tahun sebelumnya. Selain menjadi pemacu terbesar pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun itu, ekonomi negeri itu juga berkembang lebih cepat daripada ekonomi negara dengan 11.9% pada tahun 2022 berbanding kadar nasional 8.7%. Itu bukti bahawa kita ada rekod prestasi yang sangat baik dan kita ada perancangan teratur dalam memastikan Selangor sebagai sebuah negeri kekal sebagai kedudukan ekonomi yang besar. Pelaburan langsung asing FDI adalah salah satu daripada petunjuk dan yang paling penting adalah konsisten.
Sejak daripada tahun 2018, prestasi ada turun sikit pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021. Ini membuktikan kita masih ada lagi penarikan yang lebih besar. Ini bukan datang tiba-tiba. Lepas itu, tahun berikut lemah. Itu adalah tanda perancangan yang lemah dan tiada kesefahaman. Bila kita buat hasil yang baik dan jumlah kerja, Azmin kena lihat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, katanya. Akhirnya Azmin terkantoi juga apabila Azmin kata beliau kata apabila dakwaan Azmin Ali bahawa ekonomi negeri Selangor merundum setelah diambil alih oleh Amiruddin Sari, akhirnya Azmin Ali kantoi apabila Amiruddin sendiri bukan dengan air liur semata-mata tetapi dengan data yang jelas, data yang betul, fakta yang tepat, nombor yang betul telah pun mengalahkan Azmin Ali, mematahkan hujah Azmin Ali. Dan sebenarnya menurut Amiruddin Sari, apa yang dikatakan oleh Azmin Ali itu cuma satu permainan politik semata-mata. Itu cuma permainan politik Azmin Ali, kata Amiruddin Sari. Dengan itu dia kata, selamat maju jaya dengan ketidakjujuranmu. Adakah Azmin Ali ini memang sinonim dengan ketidakjujuran? Ada netizen yang menulis dalam ruangan komen, mereka kata, ya memang terbukti sebab Azmin Ali juga terlibat di dalam langkah Sheraton. Itulah yang menjadi first atau dasar utama penentu kepada sikap Azmin Ali. Dan yang menariknya apabila Amiruddin Sari menunjukkan statistik Jabatan Perangkaan Negara DOSM membuktikan prestasi ekonomi negeri baik. Apabila adanya data dan fakta seperti ini, khususnya daripada Jabatan Perangkaan Negara DOSM, maka ini adalah bukti fakta yang paling tepat yang Anda harus faham. Kalau orang kata tanpa ada fakta, hanya cakap-cakap, siapapun boleh cakap. Nenek saya yang di rumah pun boleh cakap, tapi tiada fakta. Jadi dengan adanya fakta daripada Amiruddin Sari ini, maknanya dia telah mengantoikan Azmin Ali. Menurut Amiruddin Sari, Selangor menjadi penyumbang tertinggi kepada ekonomi negara dengan 25.5% berbanding 24.8% pada tahun sebelumnya. Selain daripada itu, perkembangan ekonomi negeri juga lebih tinggi, lebih cepat daripada ekonomi negara dengan 11.9% pada tahun 2022 berbanding kadar nasional 8.7%. Itu bukti bahawa kita ada rekod prestasi yang sangat baik dan kita ada perancangan teratur dalam memastikan Selangor sebagai sebuah negeri kekal sebagai kedudukan ekonomi yang besar, kata Amiruddin lagi. Selain itu, pelaburan langsung asing FDI salah satu daripada petunjuk yang paling penting adalah konsisten, kata Amiruddin lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, apa pendapat kamu dengan tajuk ini? Selamat maju jaya dengan ketidakjujuranmu, Azmin. Kita tunggulah nanti. Adakah Azmin akan jadi menteri besar baru untuk Selangor atau dia akan kalah dalam PRN kali ini? Apa pendapat kamu? Adakah Azmin Ali akan menang dalam PRN di Selangor? Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Kalau sebelum ini kita lihat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ini mengidolakan Mahathir Mohamad. Tapi tiba-tiba hari ini, Syed Saddiq pula mendedahkan perkara yang kita tak sangka langsung dia akan kata. Syed Saddiq minta Tun Mahathir Mohamad henti main politik lapuk pecah belah. Wah, beraninya Syed Saddiq kan. Tiba-tiba lawan bos, tiba-tiba lawan Tun Mahathir Mohamad dengan mengatakan, minta Tun Mahathir henti main politik lapuk pecah belah. Boleh tahan juga nih. Boleh tahan juga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menghentam idol beliau. Beliau pernah kata idol beliau ialah Mahathir Mohamad. Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman membuat hantaran terbuka
Kepada Tun Mahathir Mohamad berhubung dakwaan bekas Perdana Menteri itu, orang bukan Melayu mahu menukar nama dan pemilikan Malaysia. Syed Saddiq yang sering dikaitkan sebagai anak didik Dr. Mahathir menulis dalam Twitter hari ini supaya bekas Perdana Menteri itu menghentikan politik lapuk dan menyebabkan perpecahan. Kan aku dah kata tadi. Saya dah kata bahawa Syed Saddiq ni adalah anak didik kepada Dr. Mahathir. Tetapi hari ini lawan bapa pula, bapa politik beliau, dengan mengatakan supaya Mahathir menghentikan politik lapuk yang menyebabkan perpecahan. Betul jugalah, saya setuju dengan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman supaya Mahathir Mohamad berhentilah menggunakan politik lapuk yang boleh menyebabkan perpecahan kepada negara ini. Lebih-lebih lagi ianya berkaitan dengan bangsa dan agama di Malaysia. Reaksi Presiden muda itu susulan laporan media yang memetik Dr. Mahathir mendakwa segelintir golongan bukan Melayu mahu menukar nama dan pemilikan Malaysia. Syed Saddiq berkata, rakyat Malaysia tidak kira kaum dan agama bersama-sama mencintai negara ini. Mereka mahu melihat Malaysia berkembang dan menjadi negara membangun dengan peluang pekerjaan, pengangkutan awam dan tata kelola yang baik, kata beliau. Katanya, beliau pasti tidak ada rakyat bukan Melayu di negara ini yang mahu menukar nama negara. Saya tahu ramai rakyat yang menganggap Malaysia adalah satu-satunya tempat mereka tinggal. Saya setuju dengan apa yang Syed Saddiq Syed Abdul Rahman katakan. Saya juga sependapat dengan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bahawa tidak kira kaum dan agama, semua rakyat Malaysia mencintai negara ini. Selain itu, saya juga setuju dengan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bahawa Malaysia, penduduk Malaysia mahu melihat Malaysia berkembang dan menjadi negara membangun dengan peluang pekerjaan, pengangkutan awam dan tata kelola yang baik. Selain daripada itu, saya juga yakin bahawa rakyat Malaysia, rakyat bukan Malaysia di negara ini tidak mahu menukar nama negara. Tiada yang mahu menukar nama negara. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, benarlah bahawa ramai rakyat Malaysia menganggap ini Malaysia, negara Malaysia adalah satu-satunya tempat tinggal yang kita miliki. Betul, saya setuju itu. Kalau kita semua ini memang satu-satunya negara yang kita sayangi adalah Malaysia. Media melaporkan dalam sidang media awal hari ini, Dr. Mahathir mendakwa rakyat bukan Melayu mahu menukar nama dan pemilikan Malaysia. Bekas Perdana Menteri mendakwa terdapat percubaan orang dari negara lain untuk mengubah Malaysia daripada tanah Melayu menjadi negara berbilang kaum. Malah, Dr. Mahathir mendakwa golongan itu enggan mengiktiraf orang Melayu sebagai pengasas, penduduk tempatan dan pembangun negara. Dan demikianlah angkuhnya mereka yang datang sini. Kita yang jadikan mereka warga negara, tetapi warga negara yang datang ini nak tuntut supaya nama negara kita ditukar dijadikan multiracial country, negara berbilang kaum. Dr. Mahathir dipetik sebagai berkata, saya tidak setuju dengan apa yang Tun Mahathir kata ini. Dan sesungguhnya negara Malaysia ini adalah negara yang amat kita sayangi. So, betul lah seperti yang dikatakan oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Walaupun beliau adalah anak didik Tun Mahathir, berani juga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ini mengecam Mahathir dengan mengatakan, berhentilah Mahathir membuat politik lapuk yang boleh memecah belahkan negara ini. Saya pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ini supaya Mahathir berhenti membuat hantaran, berhenti melakukan politik lapuk yang menyebabkan perpecahan. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.